Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 11 Februari bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Kementerian Kesihatan menyasarkan 50% daripada 4 juta kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun menerima suntikan vaksin COVID-19 pada penghujung bulan ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata di bawah program imunisasi COVID-19 PIC Kids yang dilancarkan pada awal bulan ini, pembukaan pusat pemberian vaksin di sekolah merupakan kaedah utama yang diguna pakai dalam proses pemberian suntikan berkenaan. Datuk Dr. Nur Azmi berkata PPV di sekolah akan mula dibuka selewat-lewatnya pada Isnin depan. Dengan kaedah ini, kita harap 70% yang kita nak capai itu, kalau semua 2 juta dapat dibuat, akan dicapai. Dan menjadi target kita juga ialah untuk mencapai 50% pada hujung bulan ini. Satu benda yang bukan senang, tetapi benda yang possible kalau kita betul-betul nak buat. Sebab kita ada vaksin yang cukup. Vaksin kita cukup dan datang staggered tiap minggu. Kita ada tenaga kerja, kita dah ada kejayaan pun. Kita telah capai untuk remaja 88% lebih, hampir 90%, dan untuk adult population 97%. Malah kita telah capai booster melebihi 50%. Beliau menegaskan pemberian vaksin di sekolah adalah lebih selamat selain memudahkan ibu bapa berbanding terpaksa membawa anak-anak mereka mendapatkan suntikan di tempat lain. Ketika ini, proses pemberian vaksin adalah melalui janji temu atau tempahan di fasiliti kesihatan atau pusat pemberian vaksin integrasi. Datuk Dr. Nur Azmi memberitahu pendekatan suntik dahulu daftar kemudian juga masih diterapkan selain program outreach yang akan dilaksanakan dengan kerjasama para pemegang taruh dalam usaha mempercepat pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak khususnya di kawasan pedalaman. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat PIC Kids di Hospital Umum Sarawak di Kuching. Setakat ini seramai 13,000 kanak-kanak di Sarawak telah diberikan suntikan berkenaan sejak dilancarkan pada 3 Februari lalu. Tiada syarikat agensi pelancongan di negeri ini ditutup berikutan pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ia berikutan kerajaan negeri mempunyai pandangan jauh di mana Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping merupakan bekas Menteri Pelancongan dan beliau mengetahui selok-belok industri sekaligus keperluan industri semasa pandemik sejak Mac 2020. Sebagai contoh, Datuk Seri Abdul Karim berkata Sarawak merupakan satu-satunya negeri yang membayar kos kuarantin kepada rakyatnya di pusat kuarantin di hotel seluruh negeri. Ia sekaligus memberi peluang kepada industri perhotelan untuk sedikit sebanyak menjalankan perniagaan mereka. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas sesi pembentangan kepada Menteri dan Menteri Muda Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak di Kuching. Sebaliknya, katanya, industri perhotelan sedikit sebanyak berpuas hati dengan langkah yang diambil kerajaan negeri, iaitu terdapat situasi menang-menang di mana kerajaan negeri mengambil langkah untuk menjaga keselamatan rakyat selain turut memberi peluang kepada industri perhotelan untuk meneruskan operasi perniagaan. Ujarnya lagi, dengan adanya bantuan khas Sarawak Ku Sayang 1.0 hingga 8.0, ia bukan sahaja membela nasib rakyat, bahkan nasib perniagaan menerusi pelbagai bantuan. Terdahulu dalam ucapannya semasa sesi pembentangan kepada Menteri Muda Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu bagi pembangunan belia, pencapaian yang dihasratkan adalah pembentukan belia global termasuk melahirkan belia yang berdaya saing, kompetitif dan mempunyai kepribadian holistik dalam melahirkan belia bertaraf dunia. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu kementeriannya juga akan memfokuskan pembudayaan aktiviti sukan sebagai aktiviti harian masyarakat Sarawak serta memperkukuh kesihatan fizikal, sosial dan mental yang merupakan antara strategi holistik melalui program Sarawak Aktif
yang akan dilancarkan bulan hadapan. Ke arah itu katanya, MySeed juga mempunyai aspirasi untuk melahirkan atlet bertaraf antarabangsa sejajar dengan Sarawak as a Sport Powerhouse. Bagi kementerian baharu seliaannya iaitu pembangunan usahawan, kementerian akan menyasarkan golongan belia untuk memperkasa usahawan belia yang kompeten dan mampu berdaya saing baik di peringkat tempatan dan antarabangsa. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS merancang untuk menubuhkan sebuah kampus satelit di Cyberjaya sebagai langkah untuk menarik kedatangan penuntut antarabangsa untuk mengikuti pengajian yang ditawarkan universiti itu. Menurut Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suadi, UNIMAS berdepan kesukaran untuk menarik minat penuntut antarabangsa menyambung pengajian di kampus Kota Semerahan berbanding di Kuala Lumpur. Setakat ini, jumlah enrolment penuntut asing di UNIMAS hanya sekitar 600 orang dan angka itu sangat sedikit. Untuk membina jenama global UNIMAS kurang-kurangnya memerlukan 10% ambilan penuntut asing daripada jumlah keseluruhan penuntut yang mendaftar setiap tahun. Oleh yang demikian, pihak pengurusan UNIMAS akan mengenal pasti hartanah yang sesuai di sekitar Cyberjaya untuk dijadikan kampus baru. Kursus yang bakal ditawarkan adalah melibatkan program di peringkat pasca siswaza. Sementara itu, dalam sidang media sama, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim berkata, UNIMAS tahun ini dijangka menyaksikan 3 majlis convocation diadakan. Sidang convocation itu adalah untuk kali ke-25, 26 dan juga convocation commemorative. Jelas beliau, untuk convocation ke-25 akan diadakan selama 4 hari bermula Isnin ini bertempat di Arena Gemilang, Dewan Tuanku Abdul Rahman, Deta Putra UNIMAS Kota Semerahan. Majlis itu akan menyaksikan seramai 3,587 graduan yang tamat pengajian pada tahun 2021. Bagi convocation ke-26 ia bakal diadakan pada bulan November melibatkan graduan yang tamat pengajian pada tahun ini. Sementara itu, menjelas mengenai convocation komemoratif pula, ia masih dalam peringkat perbincangan. Convocation itu diadakan adalah bagi menyambut ulang tahun ke-30 penubuhan UNIMAS tahun ini. Jelas Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim lagi, kesemua perancangan itu adalah tertakluk kepada situasi pandemik COVID-19. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menetapkan 50% atau kira-kira 8,000 penuntut akan kembali ke kampus bermula Mac ini. Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata ketetapan diambil setelah mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan universiti dan kalangan dekan fakulti. Ujar Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim, terdapat keperluan bagi penuntut untuk kembali ke kampus memandangkan terdapat program seperti kejuruteraan, perubatan, kejururawatan dan seni bina yang memerlukan keberadaan mereka di Makmal. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas amanat Naib Chancellor UNIMAS di Ditar Putra Kota Semerahan. Datuk Dr. Kadim Suaidi berharap kemasukan penuntut akan kembali seperti sedia kala menjelang bulan Oktober nanti apabila sesi baharu bermula. Namun, ia bergantung kepada keadaan semasa pandemik COVID-19 dan arahan daripada pihak berkuasa tempatan. Rabu lalu, kerajaan membenarkan kemasukan penuntut Institut Pengajian Tinggi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi kembali ke kampus secara berperingkat mulai 1 Mac ini dengan kapasiti 70% hingga 100%. Sarawak merekodkan peningkatan jumlah kes COVID-19 semalam iaitu 226 kes berbanding pada Rabu lalu 184 kes. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes setakat ini sebanyak 253,626 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah itu 118 kes kategori 1, 104 kes kategori 2 dan 4 kes kategori 4 iaitu jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen. Semalam juga daerah Miri mencatatkan kes jangkitan tertinggi iaitu 75 kes diikuti Kuching 72, Sibu 31. Manakala Lawas dan Bintulu masing-masing 9 kes.
kes. Sementara itu, Kapit 8 kes, Limbang 6, Serian 5, Lundu dan Mukah 3 kes. Manakala Semarahan, Sarike, Meradong, Sri Aman dan Simunjan mencatatkan 1 kes. Tiada penambahan kluster direkodkan semalam. Di Sarawak ini disebut sahaja Laksa Sarawak. Ia merupakan antara menu pilihan yang cukup sinonim dengan negeri ini, terutamanya untuk sarapan pagi. Bahkan menjadi menu wajib buat pengunjung ke Bumi Kenyalang ini. Namun kali ini cerita Laksa Sarawak yang biasanya melibatkan mi dan kuah tampil sedikit keistimewaan apabila anak kelahiran Petrajaya, Mastika Jamali, menghasilkan coklat dengan perisa laksa. Tercetusnya idea untuk Pandemik COVID-19 menyebabkan ramai peniaga serta usahawan menjadi lebih kreatif. Tidak kurang buat usahawan muda, Mastika Jamali, berusia 33 tahun yang mendapat ilham memulakan produk coklat tersebut. Ketika ditemui pada slot cerita Pagi Sarawak, bagi Mastika yang merupakan ibu kepada 4 cahaya mata ini, tempoh perintah kawalan pergerakan dan duduk di rumah merupakan peluang yang tidak dilepaskan begitu sahaja buat dirinya untuk berusaha menghasilkan produk yang jarang-jarang di pasaran. Kita selalu dengar macam dark chocolate campur dengan milk chocolate. Tapi kali ini kita ubah dark chocolate kita campur dengan santan dan dicampur dengan rempah laksa yang kita orang sendiri keluarkanlah. Katanya tidak dinafikan pada awalnya ramai yang merasa hairan dengan hasil coklat yang merupakan makanan manis digabungkan dengan laksa Sarawak yang penuh dengan rempah. Namun sambutannya amat menggalakkan. Berapa banyak yang fail sebenarnya sebelum kita nak buat uji kaji macam mana nak tempoh ketahanan apa-apa macam mana kita nak buat rasa dia macam ngam. Tersenarai dalam Ketua Pegawai Eksekutif Muda 100 teratas, Mastika juga berjaya merangkul Anugerah Kecemerlangan Perniagaan Bumi Putra 2021. Tidak hanya mahu berpuas hati dengan pencapaian itu, anak keempat daripada 6 adik-beradik ini berhasrat untuk melangkah ke hadapan agar produk coklat berperisa laksa Sarawak akan menembusi pasaran luar negara. Sekian berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 11 Februari. Keluarga Malaysia, dos penggalak juga meningkatkan daya tahan bagi melindungi anda dari jangkitan varian yang membimbangkan. Dapatkan dos penggalak anda. Assalamualaikum dan salam hormat.